الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله. Jadi kita akan bincang fokus berkaitan dengan tata cara mendirikan protokol sembahyang. Kita bincang tajuk pertama iaitu berkaitan dengan tata cara niat. Bagaimana cara niat yang sempurna di dalam mazhab kita. Dia agak detail tu pada mazhab kita Al-Imam Syafi'i ini dia agak detail dari sudut tata cara niat. Dan niat ini sebahagian daripada rukun sembahyang ataupun kita panggil diri juzuk sembahyang. Nak menyempurnakan sembahyang kita yang kita panggil protokol sembahyang kita ini, dia kena ada 13 juzuk sembahyang, komplitkan, gabungkan 13 juzuk itu lengkap dan sempurna pelaksanaan dia. Kalau lengkap tak sempurna dari sudut terma dan syarat yang diperuntukkan dalam peraturan, maka tidak dinamakan sembahyang juga di sisi Allah. Sebab itu sembahyang ini merupakan ibadat yang sangat besar. Dia menjadi tonggak, tunjang utama dalam ibadat kita. Tidak ada ibadat yang paling besar tuan-puan. Sebab tu kenapa kalau kita tengok trend ataupun tradisi, dah menjadi tradisi para ulama kita, dia tidak akan meninggalkan modul solat sampai mati dia. Tengoklah sejarah ulama-ulama besar, bagaimana cara dia berinteraksi dengan masyarakat. Dia tidak akan meninggalkan modul solat ini, sentiasa diulang. Kenapa? Salah satu sebab dia tuan-puan, ibadat ini, ibadat solat dia merupakan tonggak utama ataupun tunjang di dalam syariat kita. Dan yang keduanya, nilai pahala dia sangat besar. Tidak ada tandingan pahala dengan ibadat yang lain, tidak ada. Nak banding solat tuan-puan, sedekah kita jauh, sangat jauh. Bukan nak kata sedekah itu tidak ada pahala, ada, besar juga pahala. Tapi nak nilai value. Sebab tu kita nak kena fokus. Jangan kita nampak remeh sahaja semayang ni, daripada muda lagi kita belajar. Orang hari ni minded dia lain sikit tuan-puan. Sebab apa? Sebab benda dia tak tahu nilai. Dia tak tahu value satu ibadat itu sangat tinggi. Nak banding dengan baca Quran, khatam satu hari Quran tuan-puan, hebat tak? Hebat. Tapi boleh tak nak banding dengan nilai 2 rakaat? 2 rakaat subuh lah, kita tak compare maghrib isyak. Kerana maghrib 3 rakaat, isyak 4. Kita compare dengan subuh. Subuh 2 sahaja, tapi nilai subuh 2 rakaat tuan-puan yang sempurna. Bukan, kita tak tengok dari sudut pelaksanaan 2 itu, bukan angka, tetapi nilai 2 rakaat. Apabila orang buat, dia jaga peraturan tuan-puan, peraturan wajib dia jaga, peraturan sunat dia jaga, dia buat, dan peraturan afdal dia buat. Itu kita nak bagi perfect. Kita nak bagi dalam protokol sembahyang kita ni lengkap package dia. Yang wajib kita jaga smart, dan sunat kita gandakan, dan afdal kita gandakan. Barulah kualiti dia sangat tinggi. Tak boleh nak banding dengan ibadat yang lain. Sebab tu lama tuan-puan, kita salah satu niat kita, niat supaya ibadat kita ini tuan-puan, kenapa kita belajar juga daripada dulu sampai sekarang itu pun, sampai mati ulama kita belajar. Maksudnya dia ajar, kerana kita niat untuk pastikan ibadat sembahyang kita ini diterima dan juga berkualiti. Itu. Baik, kita terus tuan-puan. Tajuk dia muka surat 15, kita nak terus kepada tata cara niat. Kita akan sambung tuan-puan bagaimana cara pelaksanaan niat. Kita nak tahu beza. Kita akan ulang sekali lagi, dan kita ni secara detail di antara niat dengan perkataan dan dengan perkataan hati.
Perkataan usalli fardal isya arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala, apa dia nama dia, dan hati duk follow aku sembahyang isya 4 rakaat mengikut imam. Hati follow apa yang mulut cakap, apa dia nama dia, dan lintasan sahaja sekejap. Itu niat. Jadi beza di antara niat perkataan lafaz di lidah kita dan perkataan di hati kita, itu beza. Dia nak jelaskan. Muka surat 15 sebelum kalam baharu itu, kita gustan sedikit saja. Selepas wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, selepas itu, dan bacaan dalam hati yang diterjemahkan daripada lafaz niat itu bukanlah niat sembahyang. Bahkan itu dikatakan percakapan hati ataupun kalam nafsi. Baik, kita ulang balik tuan-puan. Niat ni dia panggil qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Qasdun dia panggil sedar hati ataupun terlintas ataupun lintasan hati. Syai'in merujuk kepada solat. Jadi qasdus solat, terlintas hati kita. Terlintas apa dia? Ada benda yang kita terlintas, iaitu solat, berkaitan dengan diri sembahyang. Sebab tu kita nak kena tahu tuan-puan diri sembahyang, sebab kita nak niat diri bukan nama. Ini kita dah bincang panjang lebar 2 bulan lepas. Qasdun salah dengan makna qasdun haqiqah salah, dengan makna terlintas diri sembahyang. Nampak di gambaran minda kita bukan nampak nama SOLAT, tidak. Nampaknya ialah juzuk 13. Nampak diri dia, nampak rokok, nampak i'tidal, nampak takbir, nampak tahiyat akhir, nampak salam, nampak duduk, nampak. Itu dia panggil gabungan juzuk yang membentuk diri sembahyang. Yang kita sebut solat, dia kena nampak beberapa juzuk dia. Jadi ada orang dia tak nampak 13 tuan-puan. Ini level masing-masing berdasar kepada pengenalan terhadap sembahyang. Macam kita kenal Tuhan. Kalau orang tak kenal Tuhan, sebut Tuhan, dia tak nampak ciri ketuhanan. Kalau sebut Tuhan tuan-puan, bukan nak nampak gambaran diri Tuhan, tidak. Nak nampak macam mana, kita tak pernah nampak, tak pernah tengok diri Tuhan, kita tak pernah tengok. Tetapi yang kita tahu apa dia? Yang kita tahu ialah maklumat yang kita ada, yang kita belajar berkaitan dengan ciri ketuhanan. Dia nampak Tuhan ni bercirikan ada, bercirikan kidam, tidak ada mula, bercirikan kekal selama-lama, bercirikan tak sama dengan sesuatu unsur yang ada pada makhluk. Nampak. Tapi dari sudut cara nampak kita tak sama. Ada orang yang komplit nampak 13 ciri Tuhan. Ada orang tebuk sembahyang, dia nampak komplit 13 ciri, 13 juzuk sembahyang. Nampak takbirnya, nampak tahiyat, bacaan Fatihahnya, nampak qiyamnya, nampak rukuknya, nampak i'tidalnya, nampak duduk tahiyat akhirnya, nampak tahiyat, membaca tahiyat akhirnya, nampak salam. Komplit dia nampak 13. Tapi ada orang yang nampak sebahagian sahaja. Kenapa? Itu berdasarkan tahap pengenalan masing-masing terhadap sembahyang. Sebab itu kenapa kita sentiasa ulang dan ulang supaya hampir dan diri kita ini dengan info tentang sembahyang. Baik. Jadi kita ulang sekali lagi tuan-puan, apabila kita sebut niat, dia merujuk kepada lintasan hati tentang diri sembahyang. Itu niat. Allahu Akbar. Terlintas di hati kita, aku sembahyang. Itu dipanggil niat. Bukan perkataan di lidah kita dan bukan juga perkataan di hati kita. Kalau hati kita juga turut bercakap, itu bukan niat. Itu dipanggil hadisun nafsi ataupun kalamun nafsi, nama dia. Bahasa kita orang Melayu tuan-puan, kita panggil apa? Kita panggil percakapan hati. Tu. Kita dah bincang sebelum daripada ni.
Lepas tu kalau kita tidak ada lintah hati kita, kita cuma bercakap saja hati, adakah dikira niat? Ulama kata, sebagai ulama kata sah. Kenapa? Kerana dia sedar, walaupun tak terlitah, walaupun hati duduk bercakap, bukan zup terlitah sekejap saja, tidak, hati dia duduk bercakap. Baik, sah juga, cuma nama dia kena niat yang mana, percakapan hati yang mana. Baik. Dan ia adalah kalam baharu. Yang kata percakapan hati itu bukan kalam qadim, status dia baharu, yang terdiri daripada huruf ejaan yang 28. Dan kalam nafsi itu boleh ditulis dalam bentuk huruf. Itu boleh ditulis, bukan niat. Niat tidak boleh ditulis. Berikut adalah perbahasan ta'rif niat. Begitulah seterusnya tentang niat puasa, haji, wuduk dan lain-lain. Sama lah konsep dia. Niat puasa pun sama, niat sembahyang pun sama. Baik. Yang pertama, kalam baharu terbahagi kepada dua. Baik, ini kita nak kenal tuan-puan, yang kata bukan niat tetapi perkataan. Perkataan yang baharu. Apa dia? Yang kita panggil pertamanya ialah kalam lafzi. Kalam lafzi ni yang kita duduk bertutur. Itu pertama. Yang kedua, perkataan hati kita. Mulut tak bercakap tapi hati bercakap. Itu dipanggil kalam juga. Boleh diterjemah juga, dipanggil kalam nafsi dalam bahasa syarak ataupun dalam bahasa Arab. Baik, kesimpulan tuan-puan, kita dah tahu dua-dua ini, cuma kita nak baca sekadar info. Dari segi kesimpulan kita dah tahu. Dia kata perkataan ini ada dua, bukan niat. Perkataan pertamanya apa? Perkataan lafzi, yang kita bertutur dengan lidah. Dalam bahasa Arab dipanggil kalamul lafzi. Bahasa kita dipanggil perkataan yang diucapkan dengan lidah ataupun lafaz. Ayat ni, nak nama perkataan ni tuan-puan, dia kena ada suara ni. Macam contoh tuan-puan, mana contoh dia? Perkataan yang diucap dengan lidah ini ataupun pertuturan ini ataupun perkataan ini. Contoh dia, sahaja dalam bahasa Melayu, aku sembahyang fardu insya 4 rakaat tunai kerana Allah. Itu dipanggil perkataan menggunakan lidah kita, yang dalam mazhab kita sunat dapat pahala. Ini bukan wajib. Dapat pahala wajib yang sahnya ialah niat di dalam hati. Itu wajib, bukan sunat. Kalau tidak ada niat dalam hati, maka tidak sah sembahyang kita, walaupun ada perkataan di bibir kita. Bibir dia bertutur, tapi hati dia tak sedar pun apa yang dia tutur. Kenapa dia tak tahu apa? Usalli fardal isya 4 raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Tak dapat membantu dia punya target akhir dia. Target akhir kita, tujuan dia, maqasid dia ialah supaya sunat. Kenapa sunat? Kerana untuk membantu perbuatan yang wajib, supaya telinga dia dengar, boleh membantu hati dia ingat, hati dia terlitah apa dia mulut dia cakap. Itu dia panggil dalam mazhab kita, tiap-tiap perbuatan yang boleh membantu kepada mengerjakan ibadat wajib jadi sunat. Jadi lafaz, nak dinamakan lafaz ni tuan-tuan, nak nama lafzum ini ataupun lafzi ini, sebagaimana selalu kita sebut, kena ada suara yang jelas di telinga kita, baru dapat pahala sunat. Kalau ada suara yang tak jelas huruf di telinga, itu tak dapat pahala sunat. Kalau bacaan wajib tak dapat, tidak sah bacaan wajib. Kenapa? Kerana tak dinamakan lafaz. Contoh tu kita akan belajar akan datang, lafaz takbiratul ihram. Lafaz perkataan yang bernama takbiratul ihram. Apabila kita tahu konsep perkataan, makna perkataan, kita akan tahu cara untuk kita buat, cara kita nak tutur. Antara dia tuan, makna perkataan apa dia? Ada suara yang mengandungi huruf yang boleh dieja. Dan syarat pula, suara yang mengandungi huruf itu mesti didengar di telinga kita. Itu syarat untuk, syarat sah dia panggil, syarat sah menuturkan lafaz. Lafaz apapun sama saja. Lafaz sunat, usalli fardal maghribi. Nak dapat sunat itu beberapa syarat, antaranya syarat usalli fardal maghribi itu mesti perkataan itu jelas di telinga kita.
Apa yang jelas? Yang jelas setiap huruf dari sudut makharijul huruf, kedudukan huruf. Kita sebut A, kita tahu A itu di mana kedudukan, kita keluar lantunkan vokal A itu tempat tak bertukar dengan kedudukan huruf lain. Kita tak bertukar dengan A. Apabila kita sebut A, Allah, ataupun kita panggil usalli, U, kita kata U, kita tak kata U. Kita kata A, kita tak kata A. Kita kata Allah, kita tak kata A. Macam sami'allahu liman hamidah. A dia di tengah. Tengah dipanggil di tengah halqum. Tu kedudukan huruf ain. Jangan bertukar dengan kedudukan huruf hamzah. Sebab itu syarat yang ditetapkan, yang diperuntukkan oleh syarak, pertuturan perkataan mesti didengar di telinga. Kalau perkataan sunat, nak dapat pahala sunat, mesti telinga dengar. Usalli fardah. Dengar apa dia? Dengar suara lantunan kita jelas makharijul huruf. Kita sebut A, bukan A. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita sebut A, bukan A. A'um, bukan a'um. Kalau a'um, dua-dua sama. A dengan A tu dia samakan makhraj. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang sebenar A dengan A. A dipangkal, huruf halaq dipangkal, A di tengah. A'um, a'um. A dipangkal, Ain di tengah. Musta'in, sta'in. Itu di tengah, bukan sta'in. Itu di pangkal. Di hujung dan di pangkal. Kalau A di atas. Kalau A di tengah halqum. Kalau A ni di bawah, dia panggil di hujung ni pangkal. Baik. Itu cara kita sebut tuan-puan, bagi telinga kita dengar. Usalli fardal zuhri, usalli fardal isya arba rakaatin ada lillahi ta'ala. Telinga kita dengar. Usalli fardha jelah. Fardha jelah. Isya bukan I, kita sebut Ain. Kita tahu kita sebut Ain, bukan kita sebut I. Salli fardal isya, bukan isya. Kalau isya tak betul, kena repeat balik, kena ulang balik. Kita yang menentukan dengan ilmu kita sebutan itu bertukar makhraj, kena ulang balik. Sebab tu rahsia. Kita bukan nak bicara rahsia, kita nak bicara yang basic saja. Kena dengar tanpa kita bicara rahsia. Tapi kalau nak bicara lebih detail, kenapa rahsia syarak memperuntukkan peraturan, kena dengar. Salah satu rahsia dia supaya kita tahu kedudukan makhraj dia. Tak betul makhraj, ulang balik. Karena kita sebut bukan Ain, kita sebut I. Usalli fardal isya. Itu salah. Karena jadi I. I itu hamzah. Dia bukan I, dia Ain. Usalli fardal isya. I. Ni baru I. Isya'i, bukan isya'i. Jangan bedalah. Kerana ada dia beda aja. Isya'i. Dia tukar. Hak sepatut I, dia kata I. Hak sepatut I, dia kata I. Usalli fardal isya'i. Arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Bahasa Arab. Kalau kita rasa payah bahasa Arab, boleh tukar bahasa Melayu lah. Ini bukan sembahyang lagi ni. Ada orang kata mana boleh bahasa Melayu tu sembahyang. Tak sembahyang lagi, tak takbir lagi. Baru duduk lafaz baru. Maka syarat nak dapat pahala sunat, basicnya ada dua. Pertamanya lafaz itu mesti ditutur, sekadar didengar di telinga, baru dapat pahala sunat. Yang keduanya, untuk dapat pahala sunat, mesti menggunakan bahasa yang dipahami oleh penutur. Tak disyarat bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dia faham, fadal. Kalaulah bahasa Arab dia tak faham apa usalli fardal, tak disyaratkan faham sebiji-sebiji. Disyaratkan faham secara ijmal, secara secara umum sahaja. Dia sebut usalli fardal isya arba'ah, itu apa dia punya maksud, bukan satu, bukan word by word, tidak. Itu dapat pahala sunat. Baik.
Settle tuan, itu dipanggil perkataan. Kalau kita salli fardal zuhri 4 rakaatin ada, itu tidak dapat pada sunat. Tak jelas makhraj satu persatu. Makhraj ussa tu tak jelas. Walaupun bunyi hamah dia, dia tak tahu tahap ketebalan. Walaupun tak ketebalan itu piawaian yang lebih advance, bukan basic. Tebal tak tebal itu, cuma janganlah tak tebal langsung, itu salah. Itu kesalahan yang jahar. Jadi dia kena dengar. Kalau dia kata salli fardal isya 4 rakaatin ada, maka itu tidak dapat pahala sunat. Kenapa? Tak memenuhi kriteria. Ini kena jaga tu. Ini basic. Sebab tu kita fokus kepada basic. Kerana kita nak implement sembahyang. Benda basic ni untuk apa minat tuan-tuan? Sebab benda mahal. Tuan tak minat tu. Dia nak goal pula. Nak apa panggil? Nak pahala ni, besar tak besar pahala kita tuan-tuan, dia basic. Basic sangat penting. Sebelum kita bincang yang tinggi, yang afdal, yang sunat, basic dulu. Tapi kalau basic kita kurang mantap, basic kita agak goyan, maka bahaya. Kita bincang yang tinggi-tinggi, basic kita tak mampu buat yang betul. Jadi basic ni, kukuhkan basic, insya-Allah cantik kita punya ibadat kita. Baik. Settle. Yang kedua tuan-tuan, satu lagi nama dia ialah perkataan dah settle. Cara pun kita mudah saja buat, usolli fardal isya. Selepas perkataan sunat, baru kita terus kepada niat. Selepas sunat, kita follow terus dengan niat. Usolli fardal isya 4 rakaatin ada lillahi ta'ala tu. Allah muqaranah kita akan bincang kalau sempat masa. Tempat niat dia dipanggil. Dia ada tempat eksklusif. Mazhab kita tak sama mazhab dengan Hanafi. Beza. Hanafi belum takbir boleh niat, sah. Sambil-sambil berjalan boleh niat, sah. Masa ambil kunci motor, sah. Nak niat solat. Hanafi dia muqaranah dia sangat luas. Ini yang kita duduk terabur habis ni. Ada orang kata tak perlu niat dalam takbir, niat di luar boleh. Dia tak cerita siapa identiti siapa tu. Channel mana dia tak cerita. Kita pun buatlah. Takbir Allahu Akbar, tak ada niat pun. Dia kata dah niat dah. Datang surau ni memang nak solat maghrib. Saya niat daripada rumah lagi datang surau nak solat maghrib. Niatlah tu. Betul, itu mazhab orang lain. Tak ambil wuduk tadi mazhab mana? Syafi'i pula. Semaya niat daripada rumah lagi, mazhab mana? Hanafi. Ini jadi nasi kerabu ni. Dia campur habis. Bahaya tuan-tuan. Dia solat boleh mana-mana mazhab, tetapi kena solid. Tak boleh rojak, tak boleh. Tak boleh berojak-rojak, tak boleh. Dia kena complete satu-satu channel. Kalau wuduk Syafi'i, sembahyang Syafi'i, perkara batal wuduk Syafi'i, perkara batal sembahyang Syafi'i, completekan satu set. Kalau kita isyak ni kita dah mahir tuan-tuan, tak nak solat cara Syafi'i, nak tukar, nak bagi ingat ilmu kita, solat cara Hanafi. Ambil wuduk cara Hanafi, perkara batal wuduk kena ikut cara Hanafi. Solat tata cara dia ada beza. Bukanlah beza rokok cara lain, bukan, sama saja, tapi ada beberapa benda yang beza dia. Syarat ataupun dia panggil terma dan syarat untuk implement setiap rukun itu beza. Antaranya niat beza. Niat tu beza. Tu. Baik, settle tuan-tuan. Jadi muqaranah kita akan bincang sekejap lagi di mana nak niat. Cuma kita dah tahu perkataan itu, kita dah tahu. Dan niat kita dah tahu. Baik, perkataan pertama, kalam lafzi kita sebut, saya baca express tuan-tuan sebab kita dah tahu ini perkataan ataupun pertuturan. Kalam lafzi ialah, kalam ni perkataan lah. Kalam yang mengandungi huruf ejaan yang 28 huruf itu. 28 huruf hijaiyah itu, alif ba ta tu. Seperti mana yang tersebut dalam matan Jurmiyah, al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini dipanggil perkataan. Nak terbentuknya, nak dinamakan perkataan di sisi bahasa, di sisi tata bahasa Arab. Artinya kalam di sisi ulama nahwu, ulama bahasa, ialah lafaz yang tersusun dan memberi faham maknanya lagi dengan niat. Dalam matan Alfiyah Ibn Malik disebut seperti berikut, kalamun al-lafzu mufiduka ka istaqim. Kalam di sisi kami, yang ulama nahwu yang tata bahasa, ialah lafaz yang memberi faham seperti lafaz istaqim,
berdiri olehmu. Ini nak cerita perkataan sebenarnya tuan-tuan. Kedua-dua tarikh kalam di atas ialah perbicaraan kalam baharu, bukan niat. Kalam yang baharu yang tidak perlu dalam niat, kerana niat merupakan lintasan di dalam hati semata-mata. Tu dia nak bagi kita fokus betul mana perkataan, mana niat. Jangan ada perkataan dalam hati tidak ada niat. Niat wajib, perkataan itu sunat. Tu. Sedangkan kalam qadim, iaitu kalam Allah. Dia masuk dah kitab ni detail tu apa kita expresskan. Masuk lepas kalam qadim. Kalam qadim ni maksud sifat perkata yang ada pada Allah. Sifat perkata yang ada pada Allah yang termasuk ciri Allah. Ciri Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat, berciri dengan ciri perkata. Dia ada ciri perkata. Sebab tu dia berupaya untuk berkata-kata. Tetapi Allah berkata-kata tak sama dengan kita. Kata-kata Allah itu bukan ada lafaz, bukan ada suara, bukan. Baik. Kalam qadim ialah kalamullah yang bersifat sedia kala itu tidak berlafaz, tidak bersusum. Tidak mabni dan tidak mu'rab, tidak dahulu dan tidak kemudian dan lain-lain lagi. Bahkan kalamullah tidak menyamai dengan kalam baharu. Kita nak express tuan-tuan, saya tak akan detailkan isu ni. Karena kalau kita fokus dari sudut isu ni, dia akan lari kita punya point kita. Baik. Sebab kitab ni dia agak detail lah. Dalil yang menunjukkan perbicaraan kalam dalam matan Ajrumiyah dan Alfiyah itu adalah kalam baharu. Dia nak cerita, nak beza tapi detail. Dia nak bagi kita tahu mana perkataan, mana niat, mana perkataan hati. Itu saja poin yang dia nak cerita. Sehingga dia kemukakan fakta daripada perkataan di sisi ulama Arab, ulama nahwu, supaya kita kenal yang kata perkataan tu apa dia. Yang kita ucap usalli fardhu itu dinamakan perkataan. Tu. Adalah kalam baharu kerana dibahagikan kalam itu kepada 3 bahagian. Ada isim, ada kata nama, ada fi'il perbuatan dan ada haraf pada kata pengarannya. Wa aqsamuhu salasatum. Sedangkan kalam Allah yang qadim terbahagi kepada 3, iaitu syariat, tarikat dan hakikat. Baik, cerita. Untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang kalam qadim, sila rujuk kitab tauhid dan tasawuf. Ini bidan dia lah, bidan lain, kitab tauhid. Yang kedua, baik, cerita pertama. Dia nak cerita kepada kita kalam, perkataan yang baharu. Ini bukan niat, ini ada 2. Pertamanya perkataan lafzi, iaitu pertuturan dengan lidah kita. Yang keduanya dinamakan perkataan juga, tapi perkataan orang panggil apa? Perkataan hati. Nama perkataan juga. Ni. Kalam nafsi, iaitu percakapan dalam hati. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dia nak fokus kepada kita, bagi kita clear betul, itu bukan niat. Sebab kadang-kadang kita belajar sekolah rendah dulu, usalli fardha, niat-niat. Hati kita duk follow apa yang kita cakap. Sebenarnya itu bukan niat. Itu pertuturan hati, perkataan hati. Hati duk bercakap macam mulut juga. Salli fardal isya, sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah bar. Tu hati dia duk follow, duk cakap juga. Itu bukan niat. Niat sekejap saja, terlitah aku sembahyang fardu isya 4 rakaat, lintasan zub sekejap. Kalau kita cekak sekejap saja, jadi kita tak cekak lah tu, duk berlatih tu, duk hati duk latih tu. Hati duk cakap ni supaya apa? Supaya nak latih niat, nak datang spontan niat zub ingat. Orang kata mudah niat tuan-tuan. Mudah lah sebab dia tak berapa nak, kalau kata tak berapa nak mengaji tu dia marah juga tuan-tuan. Yang kata mudah tu sebab dia tak berapa, dia jarang belajar secara intensif. Jadi dia duk perasan tuan-tuan, dia duk bercakap dengan hati tu, duk perasan itulah niat. Bukan. Sebab tu dia kata mudah, kerana dia ucap dengan perkataan dan follow dengan hati. Maka itulah niat. Bukan niat, itu perkataan hati. Cuma status dia kita dah bincang. Adakah sah kalau kita bercakap dengan hati? Jawab dia sah. Tu. Baik. Kalam nafsi, percakapan dalam hati. Inilah yang kita bincang. Bahawa kalam nafsi itu bukan niat. Ini turning point dia. Inilah yang kita bincang. Bahawa kalam nafsi, perkataan hati itu bukan niat. Kerana ia percakapan dalam hati. Apabila percakapan bersusun daripada huruf, tetapi ia adalah terjemahan dari lafaz niat sembahyang sebelum takbir.
Dia panggil terjemahan dalam bentuk perkataan hati. Kalau niat, terjemahan dalam bentuk lintasan, itu panggil niat. Niat perkataan ini dia panggil terjemahan daripada niat. Sebab niat dan hati kita tuan-tuan, tak ada siapa tahu pun. Kita niat ni tidak ada siapa tahu pun. Maka kita nak gambarkan isi hati kita, nak gambarkan niat kita, kita gambarkan dengan perkataan. Kalaulah dia nak gambarkan dengan perkataan hati dia, tidak ada siapa tahu juga. Dia bercakap aja dalam hati, cakap dalam hati, geram dia bercakap dalam hati, hati dia bercakap, bila nak siap, bila nak isyak, dia bercakap. Siapa dengar? Tidak ada siapa dengar. Adakah hati? Bukan. Itu adakah niat? Bukan. Itu perkataan hati dia. Cuma perkataan hati dan perkataan lidah gambaran kepada niat. Sedangkan niat hanya lintasan dalam hati seseorang tentang diri sembahyang. Lintah bukan pada nama sembahyang, tapi terlintah gambaran tentang diri. Diri sembahyang. Sebab tu kita kena kenal diri. Tak kenal diri tuan-puan, maka tak boleh nak terlintah diri. Dia terlintah nama saja, terlintah solat, terlintah sembahyang. Usalli fardal zuhri, usalli fardal isya'i. Maka apa dia terlintah? Aku sembahyang. Apa yang terlintah dalam minda? Sembahyang. Apa dia sembahyang? Nama. Diri tak nampak. Yang kata diri sembahyang tu apa dia? Dia tak nampak. Kenapa? Kurang kenal diri sembahyang. Sebab tu kita sedang belajar ataupun proses mengenal diri sembahyang. Diri ni bahasa Melayu lah tuan-puan. Bahasa Arab dia panggil hakikat sembahyang, hakikatun solat, ataupun dia panggil ta'rif solat, ataupun dia panggil definisi solat. Itu sama. Ataupun seseorang, lintasan dalam hati seseorang tentang diri, ataupun hakikat sembahyang. Hakikat tu sebenar-benar sembahyang. Wallahu a'lam. Habis. Memadailah di sini sekadar penjelasan mengenai perbezaan kalam baharu dan kalam qadim. Bagi menjelaskan kaifiat niat sembahyang, di sini penulis membawa teks yang terdapat, yakni fakta yang terdapat di dalam kitab Hasyiah Syarqawi ala Tuhfatit Tulab, dan banyak lagi kitab-kitab fiqh Syafi'i yang boleh dirujuk, seperti Fathul Jawad bagi Ibnu Hajar, Al-Baijuri bagi Ibnu Qasim Ibrahim Al-Baijuri, dan juga Al-Iqna' dan Fathul A'lan Syarah Mursyidul Anam karya As-Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jardani. Juga kitab-kitab Jawi seperti Bulughul Maram bagi Syekh Daud, dan lain-lain lagi. Banyak kitab-kitab yang pengarang kita rujuk untuk menggambarkan kepada kita tentang tata cara niat. Baik, kita tengok dia punya flow dia tu, ataupun langkah sehingga sampai kepada niat. Dia ada beberapa langkah sehingga sampai kepada niat. Yang wajibnya niat. Yang pertama tuan-puan, dia ada yang sunat sebelum niat. Apa dia? Pertamanya ialah istihdar, langkah pertama. Ketika kita berdiri itu, nak solat ni, kita berdiri, ini dipanggil tata cara dia. Ketika kita berdiri, langkah pertama kita kena istihdar. Ini dia nak cerita teks panjang lebar ni tuan-puan. Kita baca yang terjemahan sekejap lagi daripada kitab Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang wali Allah dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Popular, nama dia ni sangat popular dalam mazhab kita. Ni panjang dia punya teks dia. Langkah pertama apa yang kita kena buat ialah istihdar, view. Ni view diri sembahyang, nampak gambaran sembahyang sebelum kita takbir. Ni sebelum takbir, sebelum niat. Langkah kedua sunat juga, iaitu lafaz niat. Apabila kita view, dia terus bersambung. Kita view tentang diri solat. Istihdar ni pula ada hakiki, ada urfi. Nama dia, kita akan bincang semua tu. Tapi kita bagi kenal dulu. Pertamanya, kita istihdar ataupun view, gambarkan. Gambaran dalam minda kita berkaitan dengan diri sembahyang. Sebut sembahyang, nampak terbina, terbentuk di minda kita, nampak diri, juzuk dia. Nampak rokok, iktidal,
sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, salam. Nampak? Tu dia panggil view diri. Kerana diri ni yang kita sebut 13 juzuk. Lengkap 13, sempurnakan setiap pelaksanaan 13 itu. Itu dia panggil diri. Maka langkah pertama view. View ada dua cara, ada dua. Ada view yang real, view yang sebenar-benar. Ada view yang biasa saja. Dia panggil view yang urfi, secara kebiasaan. View yang sebenarnya apa? Nampak clear 13. Itu bukan level kita. Semua nampak 13 sebiji tuan-puan. Ni nampak juzuk sembahyang. Kita tuan-puan pejam mata ni, kita dah tengok tuan-puan. Tengok orang kata bagi apa nama ni, uji minda. Sekali ni kita dah hari-hari tengok. Tutup mata, pejam mata, visualize apa you viewkan, gambarkan dalam minda. Nampak tak juzuk dia? Nampak tak diri bentuk macam mana? Warna apa dia? Tudung macam mana? Bawah macam mana? Bentuk macam mana? Nampak. Apa yang you gambarkan? Diri botol air yang brand nama dia lah Mind. Rasa. Nama tu itu nama. Nama pun dia nampak, tudung pun nampak, botol pun nampak, bentuk pun nampak. Nampak apa? Nampak nama. Nama tak nampak. You nampak apa? Nampak diri botol itu. Brand dia tu nampak tak? Brand pun tak nampak. Diri nampak dulu. Tapi oleh kerana dia kenal diri, sebut brand, terus tergambar. Air mineral yang paling popular, air mineral apa tuan-puan? Air mineral yang paling popular. Agak-agak lah, air mineral. Bukan air drinking water tu. Drinking water, botol putih drinking water. Yang tu tidak ada minerals. Itu tak ada mineral. Elakkan daripada minum drinking water. Kerana dia zero minerals. Badan kita perlu mineral. Basic dia ada 7 mineral. Basic. Penuh dia ada 13 jenis mineral. Tu saya apa tu? Saya masa belajar pemakanan dulu. Pemakanan ya. Ilmu pemakanan, ilmu nutrition. Kena hafal. Hafal betul. Bukan tahu apa, saya ingat nama. Kalau hafal exam ni tuan, dia bukan dia tahu pun, ingat saja. Orang tanya kalsium ni apa beza dengan kalium, tu dia jam, tak tahu. Nama ingat sebab hafal. Kalsium, kalium, phosphorus, tu semua nama ingat. Dululah ingat masa hafal lah, ni tak ingat lah. Tapi basic tahulah kan. 7 ada essential minerals, ada essential, ada yang details. Baik. Agak-agak apa yang mineral, air mineral yang popular di Malaysia. Sebut siapa pun, kerana budak-budak kecil pun tuan-puan dia tahu. Tanya budak kecil, mineral water. Dia sebut, nampak cactus contoh je. Air apa mineral yang di Taiping tu? Ada isu di tepi kubur. Saya dah pergi melawat apa ni? Sprinzer kan? Saya pernah pergi di Taiping, tengok dia punya kilang dia besar. Ada isu dulu kan, dia tepi kubur. Tepi kubur lagi bagus lah, nutrition mineral tinggi. Lagi bagus. Bukan ada bau mayat pun. Dia kata pun, lah kubur. Bukan kubur orang Islam, jerak. Itu orang tak nak tu. Jatuh sekejap mineral spritzer di kalangan orang Islam, orang tak beli. Baik, contoh tuan-puan, kenapa popular dia spritzer lah contoh. Sebut mineral water, dia tak nampak lain spritzer. Sebab dia kenal brand ini memang popular, kenal nama dan dia nampak diri. Yang kita naknya tuan-puan, nampak diri, bukan sekadar nama. Begitulah konsep kenal sembahyang. Jangan kenal nama solat saja, sembahyang saja, nampak diri dia, nampak juzuk dia. Sebab tu proses kita sedang bincang satu persatu juzuk dia. Kita akan bincang rokok yang macam mana, cara nak implement rokok, cara sah yang telah diperuntukkan oleh syarak nak rokok macam mana, baca tahiyat akhir macam mana cara dia, sehingga kita buat itu sempurna. Baik, baik, langkah pertama settle view. View tu diri Okey, yang kedua apa? Yang kedua, langkah kedua lepas view, teruskan dengan apa? Teruskan dengan perkara sunat yang kedua, iaitu lafaz. Lepas kita view, gambar diri, terus langkah kedua, usalli fardal isya arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Langkah yang ketiga, terus takbir.
Allahu Akbar. Maka dalam takbir ni yang kita nak, apa dia? Tuan niat. Jadi lafaz ini dia membantu kita sedar, kita ingat, kita terlintas di hati kita. Niat. Apa dia niat tu? Lintasan diri sembahyang. Nama sembahyang tu apa? Insya'. Tu kalau nak terlintas diri dia, kalau diri itu wajib, dia ada 3 item. Ni kita ulang lagi. Kita dah sebut sebelum daripada ni. Kalau diri itu sembahyang 1 wajib, tuan-tuan, ada 5 waktu wajib ni, maka cara juzuk niat dia ada detail 7, ada basic dianya, asas dianya ada 6. 6 ni tuan-tuan, 3 yang wajib, 3 yang sunat. Wajib kita kena terlintas. Aku sembahyang fardu. Aku sembahyang. Yang keduanya fardu. Yang ketiganya insya'. Itu wajib. 4 rakaat sunat. Tunai sunat. Kerana Allah Ta'ala sunat. 3 tu. 3 sunat, 3 wajib. Baik. Settle. Last kali tuan-tuan, kita dah insya'. Last kali apa dia? Last sekali lah muqaranah dia nak cerita. Muqaranah ni tempat niat nak letak di mana? Sebelum takbir, sebelum A ataupun lepas ba. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang yang tak tahu tempat eksklusif niat, dia main hantam je. Terlintas di hati sembahyang isyak parkan Allahu Akbar. Oh, patut kita tengok cekak dia takbir sekejap. Allahu Akbar. Hak lagi teruk tuan-tuan. Tu teruk tu sebab tak ada perkataan langsung. Dia tak tahu perkataan tu apa dia. Kan takbir ni perkataan. Kalau tak ada perkataan langsung, itu tak dinamakan perkataan. Tak nama. Hak boleh tahan, tak sah juga. Boleh tahan lah. Ada juga suara macam itik tu. Itu pun tak sah. Kenapa? Karena bukan perkataan. Perkataan ini mesti keluar suara yang mengandungi huruf yang jelas, makharijul huruf. Itu kena ulang tuan-tuan. Tunggu saya ni. Dia ulang sampailah kita menjadi sebati dalam minda kita. Apabila ada sebati, kita pun akan mengikut rentak yang sama. Kita akan bantu juga orang lain, excited untuk bantu orang lain. Apa yang kita nampak, supaya ibadat orang lain ini level dia terbaik, sah dan terbaik. Kalau takbir Allah, tuan-puan, ikut dia punya orang panggil peraturan. Kita follow peraturan. Ria kita tak tahu, ini Allah Ta'ala. Kita just on the papernya, kita tengok di sudut peraturan atas kertas. Kalaulah tidak ada suara yang jelas, maka tidak sah. Bukan kita hukumkan sembahyang bin fulan tidak sah. Kita tak hukum. Tapi umumnya sembahyang. Umum kalau sembahyang orang yang tidak menuturkan perkataan, status sembahyang dia tidak sah mengikut peraturan yang termaktub dalam peruntukan. Karena dia ada undang-undang berkaitan dengan protokol sembahyang. Kita sedang membincang undang-undang berkaitan protokol sembahyang, cara terma dan syarat menuturkan perkataan di dalam sembahyang. Tu ada orang kata tuan-tuan, ada kata saya dah ucap dah Ustaz, saya tahu betul dah, saya ucap ya, tapi tak ikut terma, tak boleh lah. Memang dia tahu. Kita tuan-tuan, kita tahu kalau tanya tu, Ban, abang buat apa tu? Takbir. Pas tak dengar, tak dengar pun takbir lah tu. Dia panggil takbir juga, tak dengar pun. Ada versi kedua, Bang buat apa tu? Lah, tanya boleh, dia kata. Takbir lah. Bang, takbir dah berapa huruf, Bang? 8 huruf. Abang ucap tadi, abang boleh tulis tak? Boleh lah tulis, saya ucap ni. Abang boleh tulis, saya tak dengar, saya tak boleh tulis. Abang dengar tak? Dengar. Dengar apa? Suara abang boleh tulis tak? Alif, A, Hamzah. Boleh. Lam kena Allahu Akbar. Di mana makhraj dia? Nak tulis ni tuan-tuan, maksud apa? As-sautu yashtamilul huruf al-hijaiyah, keluarnya huruf itu dan kedudukan yang betul. Baru kita boleh tulis qaf, kita boleh tulis ha. Kita sebut Allahu kaf, kita tahu bukan qaf, bukan aqa. Kalaulah Allahu Akbar dalam bentuk
suara yang tak jelas, kita tak boleh membezakan Allahu Ak dengan Allahu Aqqa. Tak boleh beza. Ini penting tu pana realkan. Ada orang kata itu bukan kuat, dia tak tahu makna kuat di sisi syariat. Kuat orang Melayu beza, kuat di sisi undang-undang syarak beza. Itu kena tahu tuan. Sebab ini argument yang akan dilontarkan oleh orang-orang untuk mempertahankan apa yang dia buat. Dia buat ni betul katanya. Bahkan dia klaim kita ni kuat. Ada orang satu tempat saya sembahyang tuan-puan, dia dengar sebelah dia ini baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dia kata, you ni loudspeaker. Dia cakap Inggeris lah. Kawan ni pun faham lah Inggeris sikit-sikit tu. Lalu kawan ni pun katalah, saya duduk sebelah lah sana. Dia kata, dia pun tinggal terus. Tak ada kawan ni nak jawab. Dia tak nak berdebat lah. Terus dia cakap, you ni kuat lah. Dia kata, you baca. Terus dia keluar. Jadi sebenarnya yang saya dengar, dia baca bukan kuat. Kenapa? Kerana makna perlahan dan makna kuat. Apa makna perlahan? An yusmi'a nafsahu faqat wala yakfi lisanu wala yakfi, dan tidak memada. Baik, ulang balik. An yusmi'a nafsahu faqat. Yang kata sir ini al-haddu wal haddul asrar bermula makna perlahan. Ini disebut oleh Imam Baijur dalam kitab Baijuri jilid pertama. Apa dia sebut? Makna perlahan di sisi fiqh, bukan di sisi kita. Kita ikut penilaian kita. You ni perlahan, you ni kuat. Tak, kita ikut penilaian syarak. Syarak kata an yusmi'a nafsahu faqat. Perlahan. Kamu memperdengarkan semua huruf sekadar telinga kamu sahaja dengar. Dengar apa? Makhraj huruf. Dengar jelas. Orang lain dengar suara tapi tak dengar makhraj yang jelas. Dengar suara, kita dengar, tapi kita tak dengar beza ak, tak dengar aq, tak jelas makhraj. Maka dipanggil perlahan. Itu maksud perlahan. Kalau kuat ni dia kata apa? Yang kata wahaddul jahri, dan makna kuat ni apa dia? Kamu memperdengarkan lantunan vokal kita ini, perdengarkan lebih daripada kadar telinga kamu, bihaitsu sekira-kira an yusmi'a didengar oleh man biqarbih, orang hampir dengan kamu walaupun seorang. Dia dengar apa dia? Dengar jelas makhraj. Itu kuat. Kita duduk sebelah, sekurang seorang, tak perlu 2 dan 3. Kita duduk sebelah dia tuan-tuan, sebutan dia makhraj kita dengar. Kita tahu dia sebut ra tebal, kita dengar dia sebut kaf, bunyi hamasnya bunyi dha tebalnya al cantik, itu dipanggil kuat. Maka bacaan kuat ini ada 2 hukum. Pertama, makruh, tak mengganggu orang. Kalau mengganggu orang, haram. Tetapi kita kena tahu tuan-tuan, tak nak ganggu orang, takut ganggu orang haram, jangan sampai kita tidak dihukumkan membaca. Kenapa? Kerana Imam Baijur kata wala yakfi tahriku lisani bi ghairi isma'in. Ini Imam Baijur dalam kitab yang sama jilid yang pertama. Imam Baijur mengatakan wala yakfi ay wala yasihhu salah. Tidak sah ucapan takbir ataupun sembahyang Fatihah, ucapan Fatihah dia. Tahrikul lisani, menggerakkan lidah, bi ghairi isma'in, tanpa didengar oleh telinga. Ni tuan-tuan, gerak lidah ada 2 versi disebut oleh ulama. Versi pertama, menggerakkan bibir tanpa ada suara, tidak sah. Gerak bibir saja. Dia baca apa tu? Kita pun tak tahu. Macam baca jampi je, baca jampi berkuat tu apa? Tak tahu dia baca apa, kerana menggerakkan bibir. Versi yang kedua, dia mengeluarkan suara yang tidak jelas makhraj. Ini dipanggil berbisik di dalam sembahyang. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak jelas, ra kena tebal. B bukan bil. Alhamdulillah, du
dia kena jelas. Li kena jelas, bukan le. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Le, bukan le. Dia dengar, dia sebut li, bukan le. Telinga dia sebagai hakim menentukan repeat tak perlu repeat balik. Kalaulah le dengan li pun dia kena dengar, apa dia kena repeat, apatah lagi dia makhraj. Makhraj yang bertukar. Alham. Nak ukur dia sebut alham ke alham, mesti didengar di telinga dia. Itulah level perlahan yang wajib dituturkan ketika membaca 5 jenis ucapan di dalam sembahyang. Kita akan belajar tata cara mengucapkan 5 jenis ucapan dalam protokol sembahyang. Sembahyang ni tuan-puan dia complicated juga sebab dia harga mahal, bayaran mahal. Bukan senang untuk dapat pahala yang besar. Kerana pahala yang paling besar, kata Nabi, ialah ibadat sembahyang. Yang paling besar lagi, di antara sunat dengan wajib, ialah ibadat sembahyang wajib. 2 rakaat tuan-puan, pahala dia sangat besar. Cuma Allah hijabkan pahala dia. Tapi nak dapat pahala tu, dia kita kena usaha, cari ilmu, penat lelah. Bukan senang kita nak dapat pahala. Bukan sekadar hafal masa sekolah rendah dulu, maka modal tu lah sampai ke umur 50, 60. Modal sekolah rendah. Tu bahaya juga tuan-puan. Sebab tu orang tanya kita, ustaz duk baca kitab fiqh, dia kata dah belajar dah kitab fiqh daripada sekolah rendah lagi. Dia kata kenapa ustaz tak ajar tafsir hadis? Saya kata saya boleh ajar jugalah, bukan nak kata reti, boleh saja. Ajar tafsir hadis tu boleh. Belajar hadis 40 tu belajar masa belajar di pondok dulu. Hadis Abi Jamrah pun ada belajar, hadis 40 pun belajar. Tapi kenapa kita nak fokus yang basic? Sebab kita tengok nilai pahala yang sangat besar benda basic ni. Tu tuan-tuan. Baik, kita akan sambung bulan depan berkaitan dengan istihdar hakiki. Muka surat 18 tu tuan-tuan, teks itu kita akan sambung. 19 itu terjemahan daripada teks muka surat 18. Teks ataupun nas tersebut ialah seperti berikut. I'lam anna lahun muqaranatan hakikiyatan wa istihdaran hakikiyan tafsilin ataupun tafsiliyaini. Dia ada tafsil dia, insya-Allah. Jadi kita dah tahu basic hari ni. Langkah sembahyang itu kena ada sebelum kita nak menghadap Tuhan ini. Pertamanya kita view istihdar, yang keduanya kita terus kepada sunat, usalli, yang ketiganya niat ataupun takbir, niat. Yang keempat kita akan belajar bulan depan muqaranah. Muqaranah ni tuan-puan, tempat eksklusif untuk niat. Belum takbir, lepas takbir, itu bukan tempat dia. Tempat dia hanya peruntukan dalam takbir sahaja. Lepas sebelum ra, Allahu Akbar, itulah dia tempat eksklusif untuk niat dalam mazhab kita. Dia beza dengan Hanafi. Kalau kita nak sembahyang cara Hanafi, boleh niat sebelum takbir. Masa berjalan nak datang dah ada niat dah. Masa sebelum akad takbir dah ada niat sembahyang insya'. Tapi ingat, kena ikut protokol sembahyang mengikut cara Hanafi. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 19, iaitu berkaitan dengan istihdar hakiki dan muqaranah hakiki. Itu kesimpulan detail. Kita dah buat kesimpulan tadi, pendetailan insya-Allah bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.